Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam slot PDPR Bahasa Melayu tahun 3 bersama dengan Cikgu Sabah. Cikgu harap kamu semua berada dalam kesihatan yang baik dan masih bersemangat untuk meneruskan sesi PDPR ini. Untuk hari ini, kita masih meneruskan tema 4 iaitu tema perpaduan, unit 10 toleransi kukukan perpaduan. Kemahiran yang akan kita pelajari hari ini ialah kemahiran tata bahasa, manakala di SKP-nya ialah 5.1.4 dalam kurungan 9, menggunakan kata nafi mengikut konteks. Tajuk petikan yang akan kita pelajari pada hari ini ialah hasil seni. Murid-murid boleh buka buku teks Bahasa Melayu jilid 1 kamu pada halaman 66. Objektif pelajaran kita pada hari ini, pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat memahami dan menggunakan kata nafi mengikut konteks. Manakala kriteria kejayaan pula, murid-murid dikategorikan berjaya jika kamu dapat melengkapkan sekurang-kurangnya 5 daripada 7 tempat kosong dengan kata nafi yang betul dan tepat. Murid-murid juga dikategorikan berjaya jika kamu dapat menggariskan sekurang-kurangnya 4 daripada 6 kata nafi dengan betul bagi pilihan jawapan yang diberi. Apakah yang dimaksudkan dengan kata nafi? Kata nafi ialah perkataan yang digunakan untuk menidakkan atau menafikan sesuatu perkara atau pernyataan. Kata nafi yang sering digunakan ialah bukan dan tidak. Kata nafi merupakan unsur nafi bagi frasa nama, frasa kerja, frasa sendi nama, dan juga frasa adjektif. Mari kita lihat penggunaan kata nafi bukan di dalam ayat. Kata nafi bukan digunakan apabila frasa nama menjadi predikat di dalam ayat. Contoh, ini bukan bunga mawar. Ini bukan bunga mawar. Dalam konteks ayat ini, frasa bunga mawar merupakan frasa nama, manakala kata nafi bukan terletak pada bahagian awal atau bahagian hadapan frasa nama. Mari lihat contoh ayat yang berikut. Dr. Haziq itu bukan abang saya. Dr. Haziq itu bukan abang saya. Abang saya atau frasa abang saya merupakan frasa nama, manakala kata nafi bukan terletak pada bahagian hadapan atau sebelum frasa nama. Mari kita lihat penggunaan kata nafi bukan dalam frasa yang seterusnya. Kata nafi bukan juga digunakan apabila frasa sendi nama menjadi predikat di dalam ayat. Contoh, surat tawaran belajar itu bukan dari Universiti Malaya. Surat tawaran belajar itu bukan dari Universiti Malaya. Dalam konteks ayat ini, frasa dari Universiti Malaya merupakan frasa sendi nama, manakala kata nafi bukan kedudukannya terletak sebelum frasa sendi nama. Seterusnya, cincin berlian ini bukan untuk kakak Alia. Cincin berlian ini bukan untuk kakak Alia.
Dalam ayat ini, frasa untuk kakak Alia merupakan frasa sendi nama. Frasa sendi nama dalam ayat ini ditandai dengan penggunaan kata sendi untuk. Seterusnya, sebelum frasa sendi nama, terdapat penggunaan kata nafi bukan. Kedudukan kata nafi bukan di dalam ayat ini ialah pada bahagian hadapan frasa sendi nama. Mari kita teruskan perbincangan kita dengan meneliti penggunaan kata nafi tidak. Kata nafi tidak digunakan apabila frasa kerja menjadi predikat di dalam ayat. Contoh, Amar tidak melayari internet. Amar tidak melayari internet. Frasa melayari internet merupakan frasa kerja, manakala kata nafi bukan terletak sebelum frasa kerja. Seterusnya dalam ayat yang berikut ini, Izzah tidak mengulang kaji hari ini. Izzah tidak mengulang kaji hari ini. Dalam konteks ayat ini, frasa mengulang kaji hari ini merupakan frasa kerja, manakala kata nafi tidak telah ditempatkan sebelum frasa kerja. Mari kita bincangkan penggunaan kata nafi tidak dalam frasa seterusnya. Kata nafi tidak juga digunakan apabila frasa adjektif menjadi predikat di dalam ayat. Contoh, Sofia tidak berasa sunyi walaupun dia anak tunggal. Sofia tidak berasa sunyi walaupun dia anak tunggal. Frasa berasa sunyi walaupun dia anak tunggal merupakan frasa adjektif. Frasa adjektif dalam ayat ini ditandai dengan kata adjektif sunyi. Seterusnya, kata nafi tidak telah menempati sebelum frasa adjektif. Untuk melanjutkan perbincangan, mari kita teliti ayat yang berikut. Amalin tidak berasa takut tinggal berseorangan. Amalin tidak berasa takut tinggal berseorangan. Berasa takut tinggal berseorangan merupakan frasa adjektif. Frasa adjektif ditandai oleh penggunaan kata adjektif takut. Kemudian, sebelum frasa adjektif terdapat penggunaan kata nafi tidak. Kata nafi tidak terletak sebelum frasa adjektif. Di sini, cikgu ingin memberikan 2 tips kepada kamu agar kamu dapat membezakan penggunaan kata nafi bukan dan tidak di dalam ayat. Tips yang pertama, penggunaan kata nafi bukan hanya boleh kamu lakukan apabila predikatnya terdiri dari frasa nama dan frasa sendi nama. Untuk memudahkan kamu, cikgu ingin kamu lihat pada ejaan perkataan bukan. Tentu kamu dapat lihat penggunaan konsonan N pada akhir ejaan bukan ini. Maka, untuk menggunakan kata nafi bukan, kamu perlu melihat padanan frasa yang juga menggunakan huruf N. Contohnya, dalam frasa nama terdapat penggunaan konsonan N. Begitu juga
dalam frasa sendi nama terdapat penggunaan konsonan N juga di sana. Tetapi hal ini tidak berlaku di dalam frasa kerja atau frasa adjektif. Frasa kerja dan frasa adjektif tidak mengandungi konsonan N. Tips kedua adalah mengenai penggunaan kata nafi tidak. Kata nafi tidak hanya boleh kamu gunakan apabila predikatnya terdiri dari frasa kerja dan frasa adjektif. Kata nafi tidak, ejaan pada perkataan tidak ini diakhiri dengan konsonan K. Jadi, padanan untuk kata nafi tidak pada bahagian predikat yang juga mestilah mengandungi huruf K. Huruf K hanya terdapat dalam frasa kerja dan juga frasa adjektif. Cikgu harap kamu jelas dengan penerangan cikgu ini. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita dengan meneliti buku teks kamu pada halaman 66. Pada halaman 66 ini kita akan melihat teks yang bertajuk hasil seni dan kita akan melakukan aktiviti menggunakan kata nafi mengikut konteks. Teks pada halaman 66 ini berkisar perbualan 3 orang murid. Murid-murid ini sedang melakukan projek seni. Perbualan yang pertama berlaku sebelum projek seni ini siap, iaitu situasi yang pertama. Situasi yang kedua pula berlakunya perbualan ketika projek seni ini sudah siap. Dalam perbualan ketiga-tiga orang murid ini terdapat penggunaan kata nafi tidak dan juga kata nafi bukan. Jadi murid-murid ini Darshini, Saiful dan William sedang berbual mengenai projek seni di mana dalam perbualan mereka telah menggunakan kata nafi tidak dan kata nafi bukan. Mari kita baca dialog ini bersama-sama supaya kita dapat memastikan di mana atau pada konteks predikat yang manakah kata nafi ini digunakan. Dialog yang pertama, dialog Saiful. Bagaimanakah kita hendak mewarnakan beras ini? Jawab Darshini. Tidak susah Saiful, campurkan pewarna dan beras. Gaulkannya hingga sekata. Setelah siap, kita jemur beras ini. Baik, itu jawab Darshini ya. Kemudian dialog William. Beras ini kita jemur di atas meja itu. Jawab Darshini pula, bukan di atas meja. Kita mesti menjemur beras ini di luar supaya kering. Baik, dalam situasi pertama, Darshini telah menggunakan kata nafi tidak dan juga kata nafi bukan. Baik, Darshini menggunakan kata nafi tidak sebelum frasa adjektif. Baik, perkataan atau perkataan susah merupakan kata adjektif. Jadi secara tidak langsung, susah Saiful ini merupakan frasa adjektif. Jadi penggunaan tidak atau kata nafi tidak digunakan sebelum frasa adjektif. Manakala penggunaan kata nafi yang kedua iaitu bukan berlaku sebelum frasa sendi nama. Di adalah kata sendi nama. Di atas meja merupakan frasa sendi nama. Mari kita lihat
situasi yang kedua pula. Tugasan kita telah siap. Cantiknya warna jalur gemilang ini. Pandai kamu mewarnakan beras. Ini dialog Saiful. Kita tengok dialog dari sini. Saya selalu mewarnakan beras ketika hari Deepawali. Saya membuat kolom dengan beras berwarna. Baik, dialog William pula. Terima kasih dari sini. Kalau kamu tempat kosong membantu, sudah tentu tugasan ini tidak dapat kita selesaikan. Baik. Untuk dialog ini terdapat tempat kosong yang perlu kamu isi jawapan. Tetapi untuk mendapatkan atau menempatkan kata nafi yang betul, kamu perlu lihat frasa atau perkataan selepas tempat kosong ini. Baik, membantu. Membantu adalah kategori kata kerja. Jadi, kesimpulannya selepas tempat kosong, kesemuanya bermula dari perkataan membantu hingga kita selesai ini merupakan frasa kerja. Kamu masih tak ingat dengan tips yang pernah cikgu berikan sebelum ini, di mana kalau predikatnya terdiri dari frasa kerja, ingat ya, frasa kerja, terdapat huruf K di situ, bermakna kata nafi yang perlu kamu gunakan juga mestilah mengandungi huruf K. Jadi, di antara perkataan atau di antara kata nafi bukan dan kata nafi tidak, yang mana satukah yang mempunyai huruf K? Baik, kata nafi tersebutlah yang perlu kamu isi pada ruangan kosong ini. Seterusnya, untuk kata nafi yang perlu kamu cari di sini, yang ini cikgu tak nak bincangkan, kamu fikir-fikirkanlah sendiri. Kita beralih ke slide cikgu yang seterusnya. Baik, dalam slide ini terdapat tugasan yang perlu kamu lakukan. Tugasan yang perlu kamu lakukan terletak pada halaman 73 dan halaman 72 buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1 kamu. Kamu perlu membuat aktiviti 4A dan juga 4B. Jadi, kita akan bincangkan secara ringkas mengenai aktiviti 4A dan 4B ini supaya kamu lebih jelas. Untuk aktiviti 4A, kamu perlu melengkapkan ayat dengan kata nafi yang betul. Kata nafi ada dua sahaja ya. Ingat kata nafi bukan dan juga kata nafi tidak. Tips cikgu atau cikgu berikan begini. Okey, cikgu nak kamu pastikan sebelum kamu mengisi tempat kosong ini, tolong pastikan perkataan selepas tempat kosong ini kategori katanya kata apa. Baik, untuk mudah. Mudah adalah kata adjektif. Jadi, secara tidak langsung bermula dari perkataan mudah hingga ke sini merupakan frasa adjektif. Ingat ya, frasa adjektif. Bila frasa adjektif terdapat huruf K di situ. Jadi, kalau huruf K bermakna kamu perlu menggunakan kata nafi yang terkandung huruf K dalam ejaannya. Jadi, di antara kata nafi bukan dan kata nafi tidak, yang mana satukah yang mengandungi huruf K? Okey, jadi kalau kamu dah dapat, kamu perlu tuliskan kata nafi tersebut di tempat kosong
ini. Seterusnya kita lihat tempat kosong yang kedua. Selepas tempat kosong ini terdapat kata ganti nama saya. Kata ganti nama saya ini mewakili kalau dari perkataan saya hingga ke ini hingga perkataan ini menjadi frasa nama. Ya, ingat ya, frasa nama. Sebab apa frasa nama? Sebab di sebelah tempat kosong ini merupakan kata nama atau kata ganti nama. Jadi secara tidak langsung keseluruhan ayat ini atau keseluruhan frasa ini bermula dari perkataan saya hingga perkataan ini merupakan frasa nama. Jadi, kalau frasa nama bermakna penggunaan huruf N, ya, terdapat penggunaan nama, penggunaan huruf N, kamu harus melengkapkan tempat kosong ini dengan kata nafi yang mengandungi huruf atau konsonan N. Jadi di antara kata nafi tidak dan kata nafi bukan, yang mana satukah yang mengandungi huruf N? Fikir-fikirkanlah ya. Fikir-fikirkanlah dan isi tempat kosong ini. Untuk tempat kosong selanjutnya, kita lihat tempat kosong yang ketiga. Di sini tempat kosong yang ketiga, selepas tempat kosong yang ketiga ini bermula dari perkataan pada hingga perkataan ini, frasa apakah atau predikat ini merupakan terdiri dari frasa apa? Baik, nak tahu kamu hanya perlu lihat perkataan yang mula-mula selepas tempat kosong. Pada. Pada adalah kategori kata apa? Pada ialah kategori kata sendi nama. Jadi, bermula dari perkataan pada hingga perkataan ini merupakan frasa sendi nama. Kalau predikatnya terdiri dari frasa sendi nama, jadi kata nafi apakah yang patut kamu tulis di sini? Cikgu takkan membincangkan lagi tempat kosong yang seterusnya. Cikgu nak kamu fikir sendiri, kamu fahamkan penerangan cikgu dan cuba lengkapkan tempat kosong ini. Beralih kepada aktiviti 4B pula, kamu dikehendaki menggaris kata nafi yang betul. Kamu diberi contoh di sini, kamu baca, kamu fahamkan dan pilihlah di antara kata nafi tidak dan kata nafi bukan ini yang mana satu yang bersesuaian dengan ayat yang pertama. Begitu juga dengan ayat yang kedua, di antara tidak dan bukan. Baik, tidak dan bukan mereka sahaja yang telah berjaya. Baik, kamu baca, kamu fahamkan dan pilihlah serta gariskanlah jawapan atau kata nafi yang sesuai berpandukan kepada ayat yang diberi. Jadi, cikgu harap kamu dapat melakukan tugasan ini dengan baik. Cukuplah setakat ini. Untuk hari ini, sekian dahulu dari cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.